Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya serta ridha-Nya. Kita saja baru sahaja selesai sembahyang solat maghrib berjemaah dan saya maklum kata Ustaz tadi yang agak kelewatan sikit. Pengawi dia nak ke sini jangan lupa kita. Okey. Kita pun dah beberapa hari tunggu, alhamdulillah bumi kita ni sedang turun di hujan lah. Jadi kelewatan Ustaz tu untuk kali pertama dimaafkan Ustaz ya. Yang dikasihi lagi dihormati penceramah jemputan kita Profesor Madya Dr. Saufi bin Man, berasal dari Bacuk, Kelantan. Okey. Yang saya hormati pengurusi Surau Wajah Malaya Tuan Haji Alias Terima Haji. Yang saya hormati Tuan Guru Ustaz Alimi, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Saya bagi pihak Harian Kuasa mengucapkan selamat datang terutamanya pada Prof kerana sudi datang ke surau kami, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana melapangkan masa kita pada petang berbahagia ini sempena dengan sambutan Mahal Hijrah. Saya tidaklah nak berceloteh panjang, cuma saya akan bagi laluan sepenuhnya kepada Prof kita. Sebelum tu saya ingin sedikit perkenalan biografi yang Profesor. Beliau Profesor Madya Dr. Saufi bin Man, berasal dari Bacuk, Kelantan. Mendapat pendidikan awal sekolah agama Yahudiyah 4 tahun, selama 4 tahun, Muhammadiyah Kota Baru, dan terus kepada Mufti Al-Azhar dalam bidang bahasa Arab. Sebab sedikit lah ya, saya memandangkan kita dah lama menunggu. Terlalu lama tak ada dengan kita Ustaz. Jadi saya bagi wang yang kepada Ustaz. Masa tidak tak kisah, Ustaz nak bagi selama 1 jam ke 2 jam tak masalah Ustaz. Dengan segala hormatnya saya beri dengan Ustaz untuk menyampaikan telah Mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Musi Majlis, Pak Musi Surau, Ahli Kuasa, Imam dan sahabat saya Ustaz Ali sekampung. Dia bawa saya sini tu supaya kenal rumah dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Wajah-wajah ahli syurga, nampak semua yang hadir ini ahli syurga Allah. Antara kita dengan syurga ni tak jauh. Kalau Allah ambil kita hari ini, jumpalah dengan syurga. Paling-paling kalau tak boleh masuk syurga pun, tengok taman lah, duduk di taman syurga kan. Sebab apa ni, kubur tu apa ni, Raudah min Riyadil Jannah, satu daripada taman-taman syurga.
ataupun hufrah min hufurin niran, satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi yang hadir ni tertulis di dahi semua orang yang duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in. Kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang mendapat gelaran al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi semua serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada semua muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami minta padamu agar kau lapangkanlah dada-dada yang hadir ini, ya Allah. Wa yassir lana umurana, kau mudahkanlah segala urusan mereka kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kau jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu dengar nasihat-nasihat agama, ayat-ayat Allah, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma rzuqna sakinah, ya Allah, Kau berikanlah kepada hati-hati ini tenang. Warahmah, Engkau sempurnakanlah rahmatmu ke atas kami, iaitu Engkau berilah dunia dengan sempurna. Bila kami mati akhirat, Engkau masukkan ke dalam syurga, serta musibah-musibah yang mendatang Engkau jauhkanlah daripada kami. Kemudian ya Allah, Engkau sertakanlah bersama kami para malaikat, mendoakan untuk kami dan mengaminkan doa-doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatanmu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kami mohon padamu, sekiranya ada di antara kami yang undur sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah, ataupun keluarga mereka ya Allah, dan juga kaum muslimin muslimah seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, juga kami mohon padamu agar Engkau anugerahkan kepada kami hikmah, iaitu faham dalam semua urusan hidup beragama. Kemudian Engkau masukkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memang datang jauh, tetapi tenang rasa bersama tuan-tuan. Tenang, setenang air di laut di waktu pagi. Tenang sungguh, kan? Tak tahu sebab apa. Tapi pernah juga naik motor kan, daripada KL dengan jamnya kan, nak celah-celah antara, kalau silap sikit jatuh tak boleh bangun dah. Tapi saya nampak wajah-wajah yang menunggu secara gagah juga dalam hujan yang begitu lebat, membasahi seluruh pakaian. Ini baru tukar ni, masih baik bawa hal lain. Apapun insya-Allah kita mendoakan dengan bertemunya kita pada saat ini memberi manfaat. Tuan-tuan, semasa kita berada dalam majlis ini, ada 4 perkara yang tidak ada di bumi Allah beri. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihi sakinah, turun ke atas mereka ini tenang hati. Turun ni tak ada di bumi. Dia datang daripada Allah. Allah anugerah kepada orang yang macam kita, yang duduk di dalam majlis ini. Yang kedua, wahaffat alaihimur rahmah, Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah sempurnakan rahmatnya. Rahmat ni tuan-tuan, kalau Allah campak kepada kita ada 3 benda, kan?
rahmat ni, kalau Allah campak pada kita, ada 3 benda. Yang pertama, dunia ni kita selesa. Selesa dunia. Miskin pun selesa. Tak ada duit pun rasa selesa. Dia beri selesa. Ya. Yang kedua, kita rada kepada kurniaan Allah. Allah akan beri pahala kepada kita untuk akhirat, dan pahala itu layak masuk syurga. Itu rahmat. Yang ketiga, rahmat ini sekiranya musibah nak kena kita, Allah jauhkan daripada kita musibah. Hebat tak hebat rahmat? Kan? Pertama, dunia selesa. Kemudian yang kita dapat itu menjadikan kita masuk syurga. Kemudian Allah hapuskan kita musibah. Itulah yang dikatakan sebuah masyarakat yang dirahmati Allah, warga yang dirahmati Allah, masyarakat kita yang dirahmati Allah. Kan? Itu rahmat. Jadi duduk dalam majlis ini, insya-Allah kita baca ayat Quran, Allah akan turunkan kepada kita rahmat, sempurnakan rahmat. Yang ketiga ialah muhaffaz alaihimul malaikat. Malaikat jaga kita. Dan adalah hadis lain, 2 benda dia buat. Pertama, dia doa kepada orang yang ada dalam majlis ini. Yang kedua, dia mengaminkan doa orang yang berdoa dalam majlis ini. Oleh itu, sambil-sambil mendengar, doa-doalah apa yang kita perlu. InsyaAllah malaikat akan aminkan. Yang keempat ialah beruntungnya kita duduk dalam majlis ini. Kata Rasulullah, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah subhanahu wa ta'ala senaraikan nama-nama ini dan disebut-sebut nama orang ini di sisi majlis para malaikat di langit. Boleh jadi dengan sebab kita berkumpul di sini, nama kita sampai ke langit di kalangan malaikat. Kalau sentiasa kita berada dalam majlis ini. Nah, kita harap itulah kita jumpa dalam keadaan begini. Muslimin muslimah, majlis ini berkaitan dengan apa nama? Sempena hijrah dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijrah pada Fathi, kata Nabi, tak ada dah hijrah selepas buka-buka, kan? Walakin jihadun wa niyah, tapi jihad dan niat. Hijrah itu ialah orang yang berhijrah manhallah, orang yang berhijrah berubah daripada apa yang Allah tak beri buat kepada apa yang Allah suruh buat. Itu makna hijrah yang ada sekarang. Tuan-tuan dirahmati Allah, berbicara soal hijrah kita ini memanglah sesuai dah masa kita ini untuk berubah. Kan? Macam kita sebut di awal tadi, mati ni dia tidak beri time. Kan? Mati ni dia mari bila-bila. Cukup-cukup takut. Dalam kita duduk di dunia ni, tuan-tuan, ada 3 benda yang kita kena buat. Kita beramal, kita kerja, kita baca Quran, kita buat apa pun, buat 3 dengan Allah. Yang pertama, dalam hidup kita ni, kita sembahyang, kita puasa, biar rasa sayang pada Allah, cinta pada Allah, hubbullah. Dalam ibadat apa pun, hubbullah. Mesti ada kita rasa sayang pada Allah. Rasa sayang tak kepada Allah? Tuan-tuan, rasa sayang tak kepada Allah? Rasa sayang tak kepada orang rumah? Sayang. Muslimah sebut awal, Muslim diam. Kan? Kenapa begitu? Muslimah dia zahirkan kasih sayang. Muslimin dia tak zahir, tapi sayang dia lebih daripada muslimah. Cuma sayang dia di dalam, dia tidak payah nak zahir. Itu sifat suami, betul kan? Ya. Jadi soalan, kenapa kita sayang kepada isteri atau kepada suami? Apa jasa dia? Besar lah, kan? Jasa suami besar. Dialah hidup mati kita. Isteri pun begitu juga. Anak kita didik, kita sayang pada mereka, sayang pada kereta kita, sayang kepada rumah kita, sayang mereka. Sebab nilai-nilai yang ada pada mereka. Baik, kenapa kita tidak rasa sayang pada Allah? Kenapa kita kena rasa sayang pada Allah? Tuan-tuan,
kasih sayang antara kita tidak akan wujud tanpa anugerah Allah pada kita yang dinamakan roh. Betul tak? Kalau Allah tarik roh daripada kita, segala yang kita duk kasih, duk sayang ini akan hilang serta-merta. Oleh sebab itu, sayang kita kepada Allah luar biasa. Atas sebab dia beri roh pada kita, beri nyawa pada kita, beri mata kita boleh melihat. Tak ada orang boleh beri mata, tak ada harga mata, tak ada harga telinga, kan? Allah beri segala-galanya. Maka nilai Allah kepada kita terlalu besar, lalu kita sayang pada Allah. Apa tanda sayang kita pada Allah? Tanda sayang kita pada Allah, bila Allah panggil kita hayya 'ala shalah, tak ada ruang untuk kita duduk sembang-sembang, tak ada ruang untuk kita buat kerja, tak ada ruang untuk kita buat apa kecuali kita datang rumah Allah. Kenapa datang rumah Allah? Terima kasih ya Allah, Engkau beri nyawa pada aku sehingga aku boleh berkasih sayang dengan isteri dan suami anak-anakku. Aku boleh tengok dunia ini dengan sempurna ya Allah. Aku datang rumahmu ya Allah bila Engkau panggil. Ini sayang kita kepada Allah kerana jasa dia terlalu besar kepada kita. Tanda sayang ialah kita tunduk segala perintah, tinggal segala larangan. Itu satu. Yang kedua, dalam hidup kita ni kita kena rasa takut. Kena ada rasa takut. Takut kepada benda apa? Kalau kita takut pada apa? Takut susah, takut aksiden, takut hilang duit, takut orang masuk rumah. Itu semua yang kita takut. Tapi Nabi ajar, yang paling kita takut bila kita mati, kubur kita itu satu lubang daripada lubang neraka. Itu yang paling kita takut. Mati tak tahu bila ni. Wajah-wajah yang kita bersama ni, wajah-wajah bila-bila masa saja mati akan datang. Betul tak? Betul, kau datang macam mati tu macam orang ke dia boleh mari? Nah, kata Nabi, kata Allah dalam kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladhi tafirruna minhu, yang kamu duduk lari-lari daripada mati itu, fa innahu mulaqikum, dia sedang duk itai-itai kamu, duk cari kamu. Mulaqi, duk cari kamu. Allah, mati macam satu makhluk, macam manusia, duk cari orang, cukup taib dia ambil. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim al-ghaib. Kemudian kamu akan dipulangkan kepada alim al-ghaib. Siapa alim al-ghaib? Yang amat mengetahui perkara yang lain. Wasyahadah, dia nampak apa. Sebenarnya kita kena rasa apa? Kena rasa bimbang, kan? Rasa takut. Yang paling kita takut, selain daripada kita takut biasa, ialah kita takut mati dalam keadaan Allah tak redha. Bila Allah tak redha, perkara yang paling besar yang Allah akan timpa kita adalah duduk dalam kubur dalam keadaan terseksa satu lubang neraka. Ya, lubang neraka. Itu kena takut. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau dalam kubur dah ada lubang neraka, kita takut dia berkekalan. Lubang neraka itu sampai masuk neraka saat Allah bangkit kita. Harap-harap lubang neraka ini tidak kekal, kerana belakang kita ada anak yang saleh, ada sedekah jariah, ada ilmu yang kita beri manfaat. Dalam keadaan begitu, anak yang soleh ini berdoa buat baik, akhirnya suasana akan berubah menjadi kubur cerah-cerah. Sebab itulah penting anak ini terdidik dengan didikan agama. Tuan-tuan dirahmati Allah. Itu yang kedua. Boleh ha? Yang kedua, kita kena ada rasa dalam hidup, rasa takut. Kau rasa tak takut ha? Mati tak ada apa-apa. Takut, tuan-tuan. Nabi ajar supaya kita rasa takut pada azab Allah. Yang ketiga ialah harap. Dalam hidup kita ni, kita kena harap.
Harap kepada apa? Harap Allah maafkan kita, kan? Harap Allah redha kita, harap Allah masukkan kita di kalangan orang-orang saleh. Akhirnya kita ditempat ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bergeraklah di mana-mana pun. Tiga perkara ni kita kena ada dalam diri kita. Betapa apa dia? Sayang kepada Allah. Bila sayang pada Allah, akan sayanglah kepada orang-orang sesama kita. Sayang kepada Allah. Yang kedua, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, harap sangat-sangat biarlah Allah redha kita dan Allah masuk kita di kalangan orang-orang saleh, kerana orang saleh tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, agak-agaknya kita ni ahli syurga ke? Tak ada nak tanya dah. Nampak agak-agak rasa-rasanya lah. Kalau orang tanya kita, kau ni confirm kau masuk syurga, kita nak jawab ke tak? Tuan Pengerusi, kau ni yakin kau masuk syurga? Ha? Harap kan? Rasa kan tak masuk ke tak apa ke? Tak boleh. Oleh sebab itu, harap yang kita sebut tadi, maknanya kita tidak ada sedikit pun rasa orang kata nanti Allah tak beri kepada aku, kan? Tak ada rasa gitu. Sebab kita tiada pilihan, tiada Allah kecuali Dia saja, tiada Tuhan kecuali Dia saja yang kita harap. Maka sepenuh hati kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kumpulkan kita semua ini di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua orang yang baik ini dimasuk dalam syurga, Allah kata syurga aku ada lagi kosong. Kosong ada lagi. Semua kita masuk syurga, ada lagi kosong. Sehingga disebut dalam hadis, Allah terpaksa ciptakan manusia baru untuk penuhkan syurga-syurga. Oleh sebab itu, bersangka baiklah dengan Allah. Berharaplah Allah Subhanahu Wa Taala masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita pergi masjid, apa benda hak kita nampak tanda masjid? Kubur. Dah. Ada tak di antara kita tertanya-tanya, kenapakah kubur itu dibuat? Mana-mana masjid mesti ada kubur. Surat tak ada lah kan? Surat tak ada kubur. Ada tak pertanyaan? Tak pernah dengar. Kenapa Ustaz Teguh, Ustaz Elmi tak beritahu kau? Tak habis lagi. Ustaz ambil lagi. Saya nak cerita kubur ni. Kubur ni sebut dalam Quran. Kubur ni sebenarnya bentuk syurga. Sebab tu setiap masjid ada kubur. Kubur-kuburnya tanda ke syurga. Itulah bulat tu kan. Bulat tu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak sebesar itulah. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Nabi, kata Allah, berlomba-lombalah kamu untuk dapat keampunan Allah. Dapat keampunan. Berlomba untuk dapat keampunan Allah. Satu. Yang kedua, wajannatin, berlomba untuk dapat syurga. Arduha, yang lebarnya
as-samawatu wal ard, selebar 7 kali langit, 7 kali bumi. Makna kubah itu, kata ulama dalam mentafsirkan ardu, ialah lingkungan ardu. Kalau kita kata bulat, ardu ni dia macam kalau panjang, lebar kan. Jadi ada pandangan mengatakan lebar keluasan syurga itu di 7 kali langit dan bumi ni, dan bentuk dia kubah, disebut dalam tafsir seperti kubah. Kita tahu kubah, sebab itulah masjid-masjid. Bila dia buat masjid, dia letak kubah besar kan. Rupa-rupanya itulah nilai. Kita tengok, ya Allah, tempat aku akan pergi kan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kubah ataupun syurga ini telah siap pun, mu'iddat, telah pun siap lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Baik, ada 4 disebut dalam ayat 1, 3, 4. Ada 4 tanda orang itu ahli syurga dan dia dapat syurga. Dia kena berlombok untuk dapat perkara ni. 4 tanda. Banyak dah saya sebut poin-poin itu. Ingat tak? Kan? Nanti hilang balik. Kan? 4 tanda orang itu ahli syurga. Disebut dalam surah Al-Imran ayat 1, 3, 4. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, iaitu orang-orang yang yunfiquna, mereka infak, fis sarra, semasa senang, wad dharra, semasa susah. Semasa susah kau kena infak juga kan? Ya Allah, tuan-tuan, infak ni ialah satu usaha untuk simpan untuk kita hidup di akhirat. Satu. Yang kedua, infak ini dia punya ganjaran cukup mudah. Okey, infak ni dia punya ganjaran RM1 sama dengan berapa? RM1. Agak-agak biasa dengar seriap. RM1 sama dengan muslimat. RM10? 700 kalau dia tu kali 10. 70. Okey. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang infak harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh 7 takan, pada setiap takan mi'atu habbah, 100 kali 7 700. Dan Nabi sebut, dalam kaum sebut, setiap kebaikan diganda 10. Jadi 700 kali 10 7,000. Okey, 7,000. Takkan kaya orang yang infak RM1 7,000. Malam ni kalau ada ni jalan, masuk dah RM1 7,000 kan? Bekalan. Okey, itu infak dari sudut harta. Hubungan kita dengan sesama kita RM1 7,000. Kalau RM10 banyak mana nilai hubungan infak ini. Okey, kita semayang. Di semayang pula hubungan kita dengan Allah. Semayang. Kalau kita tak semayang, buatlah apa kebaikan pun, pahala itu tidak diangkat kepada Allah. Kena semayang. Baik, semayang macam mana nak suruh boleh banyak? Semayang panjang umur. Buat macam mana? Semayang berjamaah. Okey, sebulan kita semayang berjamaah, kita dapat berapa umur kita? Sebulan pada 30 hari je lah umur kita kan. Berapa umur sebenar bagi orang yang semayang berjamaah? Saya kira
810 hari. Sebulan solat seumpama orang solat 810 hari. Itu kalau sebulan solat Jumaat tak tinggal. Sebab setiap solat, kita sebab maghrib tadi jamaah diganda 27 kan, 27 kali 30, orang kira 800 lebih. Mudah. Boleh tak? Ganda banyak. Tuan-tuan, orang kata kalau boleh pahala banyak pun mana nampak. Kalau muka ustaz macam tu lah, tak ada beza pun. Orang boleh pahala ke tak boleh pahala, itu benda akhirat. Tak penting. Yang penting kereta besar nampak, motor besar nampak, kan? Rumah besar nampak, tapi pahala besar nampak tak? Tak nampak. Sebenarnya nampak, tuan-tuan. Nampak. Kalau kita betul-betul fikir, nampak. Nampak kat mana? Nampak kat masjid. Nampak kat mana? Macam nampak ketenangan. Itu pahala lah tu. Dia tenang, dia tidak sombong, dia seronok hidup, kan? Dia mudah maaf orang. Itu tanda-tanda orang yang pahala banyak. Oleh sebab itu, tuan-tuan, infak pahala mudah dapat, solat berjamaah pahala mudah dapat. Baik, tadi kita sebut kenapa Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tanda orang ahli syurga, dia infak masa senang dan masa susah. Sebab apa? Sebab dengan itulah memudahkan dia dapat pahala. Yang kedua, dengan infak itu dia menjauhkan segala keburukan-keburukan daripada dia. Sebab bila dia infak kepada orang, orang akan sayang kepada dia. Dalam masa yang sama Allah pun sayang. Satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Itu kan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang tu ahli syurga, biasanya dia suka marah, tapi dia boleh tahan. Ini ahli syurga. Dia suka marah, memang saya pun suka marah, tapi boleh tahan marah sehingga tidak berlaku permusuhan, kerana dia boleh tahan marah. Ini ahli syurga, dia boleh tahan marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia suka maaf pada semua orang. Tiga tanda yang memang mudah sebut, sukar untuk kita laksanakan. Cuba tuan-tuan, segala kesalahan sahabat-sahabat kita maaf semua. Rasa nikmat, rasa nikmat. Marah, kalau rasa nak marah sangat, duduk ataupun ambil semayang ataupun tidur, InsyaAllah marah akan hilang. Faham marah. Ini antara tanda-tanda ahli syurga. Yang keempat, kita kata empat tadi, ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Itulah ayat panjang. Yang keempat ialah orang-orang apabila dia terbuat, alladzina idza fa'alu fahisha, dia buat hak Tuhan larang, au zalamu anfusahum, ataupun mereka tertinggal perintah Allah. Kita dosanya ada dua. Sama ada hak Allah suruh kita tak buat, ataupun hak Allah larang kita buat. Itu dosa kita. Memang berlaku di kalangan kita. Siapa-siapa pun kadang-kadang dosa mata, dosa telinga, dosa empat, seumpamanya kan. Bila berlaku, zakarullah, Allah, dia ingat Allah tu. Wastaghfaru li dzunubihim, mereka terus minta maaf kepada dosa-dosa mereka. Dan mereka yakin tidak ada orang yang boleh maaf dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus melakukan lagi. Orang inilah, empat ini disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan dan syurga. Senang kalau kita nak buat tiga tu. Saya dah cuba nak salat Jumaat,
40 hari tak tinggal, tuan-tuan boleh ke? Ada tak angkat tangan di kalangan kita yang tak pernah tinggal 5 waktu sembahyang Jumaat straight, 5 waktu 40 hari? Ada tak? Takbir sekali dengan tu iman. Saya tak percaya lagi. Dia tempah juga, dekat-dekat nak cukup. Allah tertib tu. Sedar-sedar rakaat kedua, pergi masjid, boleh rakaat terakhir. Tak boleh kira, dah start. Dia kena cukup. Dan asal hadis sebut, barang siapa yang mampu solat berjemaah bersama takbir bersama imam, takbir bersama imam, dialah orang yang dijauhkan Allah dari sebarang perkara-perkara buruk. Saya cuba buat, tak percaya. Ada tak apa boleh buat? Kita cuba. Satu azam yang kita buat, cuba usaha solat berjamaah, takbir Ratul Ihram bersama imam, ataupun sempat rakaat pertama dengan imam selama 40 hari. Cuba buat, dia akan hebat, kan? Anda tak ingat hadis tu secara tepat, kan? Jadi cuba buat. Saya dah usaha sampai sekarang, tak boleh lagi. Kalau boleh sebelum mati nak cuma khatam Quran tadabbur dah habis sekali. Setelah 11 tahun buat tadabbur Quran dengan macam ni lah kita tadabbur. Alhamdulillah tamat. Baru 3 hari lepas. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Boleh? Boleh. Maknanya kalau kita dah ada 4 perkara tadi, suka infak, kita boleh tahan marah, kita maaf segala kesalahan orang. Lagi, kalau kita terbuat benda-benda yang Allah larang, kita minta maaf cepat-cepat. Ataupun tertinggal benda yang Allah suruh kita, maaf cepat-cepat. Itulah tanda ahli syurga. Dan itulah sebenarnya benda yang kita kena kejar untuk mendapatkannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bukan terakhir pun panjang ni, sikit. Terakhir panjang ni, naik sikit lah, tahan kelangan. Boleh kan? Ya, izin. Tuan-tuan, saya nak sebut bila kita minum air, macam mana nak supaya air itu ada rahmat. Sebab kita sebut rahmat tadi, rahmat tadi dia ada 3 kelebihan, kan? Bila kita dapat rahmat Allah, kita dapat dunia sempurna, akhirat syurga, musibah Allah jaga. Itu orang yang dapat rahmat. Bagaimana kita nak buat sesuatu benda dapat rahmat? Ustaz jumpa satu kaedah, bagaimana baca Bismillahirrahmanirrahim ini mendapat kehebatan pada diri orang yang membaca, iaitu dapat rahmat. Ada beberapa perkara yang bila kita baca Bismillah, kita kena tahu. Pertama, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, bila kita baca, pastikan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat yang tidak sempurna. Bisa dengar? Ayat yang tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada ayat yang lengkap. Tapi kalau baca Bismillah sahaja, tak buat, dia tidak lengkap. Biasa dengar? Artinya kita minum air, tambah sikit ni. Kita minum air, ulama kata Bismillahirrahmanirrahim, saya minum air. Saya minum air itu sebahagian daripada Bismillah. Ada orang baca Bismillah tak buat apa-apa? Tak ada, kan?
Maknanya perbuatan selepas baca bismillah itu dikira sebahagian daripada ayat ataupun jumlah bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Itu satu benda. Maknanya kita ingat, kita ikatkan dengan nama Allah ayat ini. Maka ayat ini adalah ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ambil pertama, bila baca bismillah, perbuatan kita itu adalah sebahagian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, saya nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim, saya nak senyum. Orang senyum baca bismillah? Ada lah. Tapi kalau nak suruh senyum itu berkat, Bismillahirrahmanirrahim, senyum. Kan? Nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, tuan-tuan ingat, dalam bismillah ini ada ismillah, dia panggil sandar, nama Allah. Nama Allah, ismillah. Kalau kita tukar Allah itu tak nama lain, tak ada erti. Ertinya bismillah pada kita bila kita sandar nama Allah. Penting. Sebab Allah itulah yang kita taat, Allah itulah yang kita sembah. Maka kita sandar perbuatan kita, ikatan hidup kita itu dengan nama Allah. Kemudian boleh, maknanya kita sebut bismillah. Kita tak kata bismi masjid ke, bismi Ahmad ke, tak. Bismillah. Allah itulah Tuhan yang esa, Tuhan yang kita sentiasa mencari dia, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan yang tiada isteri seperti mana kita ada isteri. Itulah Allah. Dengan nama Allah. Apa nama Allah? Apa nama Allah yang kita pilih? Nama Allah banyak. Ada 99. Coba kita pilih dua aja nama Allah dalam bismillah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa dalam banyak-banyak nama Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim? Kerana dua nama inilah yang menjadikan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bila kita ikatkan itu dengan nama Allah dan menyebut dua nama Allah Ar-Rahman, iaitu anugerah Allah untuk hidup dunia, Ar-Rahim, anugerah Allah untuk bahagia di akhirat. Maka cantuman antara Rahman dengan Rahim ini, keluarlah apa yang dikatakan nilai rahmat. Itu besar. Mana rahmat itu terhasil daripada Rahman untuk dunia, Rahim untuk akhirat. Orang Islam, orang mukmin, dia dapat Rahman, Rahim. Orang bukan Islam, dia dapat Rahman. Sebab Rahman ni hak nampak, Rahim tak nampak. Tak, sebabnya akhirat. Oleh sebab itu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, minum air, dan niat ayat ini Allah gunakan rahmat. Macam mana nak dapat rahmat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmani, ya Allah rahmatilah aku dengan air ini. Baca minum air. Bismillah. Boleh? InsyaAllah bila air ini rahmat, dia jadi ganda. Air ini dunia hilang dahaga, akhirat jadi pahala menyebabkan kita layak masuk syurga. Kemudian penyakit tak ada kalau minum air banyak, sebab air membuang segala penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Air ini, air biasa, air teh tu tak boleh banyak sangat, air biasa. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, kita minum air, hilang dahaga, dapat pahala, penyakit. Wah, itu yang dikatakan rahmat. Oleh sebab itu bila tuan-tuan minum air, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rahmati, ya Allah rahmatilah aku dengan air. Maka begitu juga, dan apa-apa yang kita buat, insya-Allah bila diberi rahmat oleh Allah, dia akan membahagiakan dunia, akhirat, dan musibah dijauhkan. Tuan-tuan, contohnya anak kita sakit, anak kita menangis, anak kita bermasalah, tak ada cara nak rawat kerana dalam keadaan terdesak. Tuan-tuan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas Bismillah, baca Fatihah. Niat Fatihah itu syifa,
insya-Allah Fatihah itu akan menyembuh penyakit yang kita hadapi. Sebab Allah anugerahkan rahmat pada Fatihah, sebab Fatihah sebahagian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Qasab, yakin pada Allah, insya-Allah. Sebab tak ada pilihan, itu dia. Berlaku pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya nak sebut sikit, tuan-tuan. Dalam masjid kita ni, dalam orang tak ada orang isap rokok. Tuan-tuan kalau isap rokok baca bismillah tak? Ha? Tak apalah, kalau orang isap rokok baca bismillah. Ada tanya, ustaz tanya orang isap rokok, kau baca bismillah tak isap rokok? Tak boleh ustaz. Tak boleh, tak baca. Tapi kalau tak baca bismillah, kita tidak ikat dengan Allah. Bila tak ikat dengan Allah, tak ada rahmat pada rokok itu. Lepas tu kena baca bismillah. Baca bismillah tak baik ustaz. Tu dah tahu tak baik, kenapa isyak juga? Jadi cara nak isyak rokok, cara berkenaan isyak nak berhenti rokok, baca bismillah. Biar tak baik pun. Apa suruh isyak rokok? Baca juga bismillah. Tak boleh keluar bismillah. Cuba juga. Kenapa tak boleh keluar bismillah ni? Cuba juga. Kalau boleh baca bismillah, dia akan benci pada rokok. Sebab dia tahu bismillah ini rahmat. Tiba-tiba rokok ni doktor kata penyakit. Kenapa rahmat dan penyakit? Jadi dia dengan automatiknya dia bertentangan. Dah bismillah dengan rokok bertentangan. Lama-lama dia tinggal. Ingat tak masa kita budak-budak mari masjid? Mari kerana Allah kan mari kerana siapa? Masa budak-budak lagi memang kerana Allah. Masa budak-budak ni saya sendiri mari kalau musim Ramadan, musim tarawih, mari pertama tengok belakang tu ada kuih tak? Kalau ada kuih tunggu sampai habis. Kata ada kuih, 2 rakaat balik. Kan? Maknanya kita buat bukan kerana Allah dulu, tapi lama kelamaan dia akan jadi kerana Allah. Begitu juga kita bacalah bismillah, lawan juga, insya-Allah lama kelamaan dia akan jadi benci kepada benda-benda yang merugikan kita. Itu bismillah. Anda bukan nak sebut lagi bisa kebetulan tadi kan. Dah last ni. Apa kau berhenti? Pukul 9 boleh kan? Boleh. Okey. Kalau rasa tak boleh ustaz tak cukup dah. Cakap Kalau tak kata bom, anda tak berhenti. Bom ni makna alif bom lah. Bom ni stop. Bahasa Kelantan, bom maknanya break. Bom ni berhenti. Bola. Bola makna stop lah. Kan? Ada tak last sekali? Ada satu ayat boleh tengok dalam surah Al-Hashr ayat 10. Soal ni nak last sekali nak sebut. Dalam surah Al-Hashr ni ayat 10 ni ialah tanda-tanda ataupun cara hidup masyarakat yang Allah suka masyarakat tu. Disebut dalam ayat 10. Apa? Dalam ayat 10 surah Al-Hashr. Hashr, surah orang buangan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bila kita baca doa ni jenazah, sembahyang jenazah. Masa sembahyang jenazah kita baca doa ni, walaupun tidak sepenuhnya lah. Kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik, doa ni untuk orang mati ke untuk orang hidup? Orang hidup kan? Walaupun sembahyang jenazah kepada orang mati, tapi doa ini untuk orang hidup. Dia ada
baca Fatihah, baca selawat, doa kepada si mati, doa kepada hadirin yang hidup. Apa nilai pada doa ini, tuan-tuan ya Allah? Bila saya buat kajian kepada doa ini, kalau dapat dilaksanakan dalam masyarakat, masyarakat itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok orang-orang yang datang selepas mereka sentiasa berkata-kata, beramal secara ramai-ramai, tak pernah berhenti. Itu saya bila bahasa Arab, macam pengurusi kita tadi kan, saya bila sebut bahasa ni, saya tengok satu-satu, daripada huruf saya tengok, perkataan saya tengok, ayat yang Allah guna saya tengok, cek satu persatu untuk melihat nilai. Dalam ayat 10 surah Al-Hashr ini, Allah kata orang-orang yang datang selepas para sahabat, zaman para sahabat, mereka ini beramal dengan 4 perkara. Pertama, Allah sebut dalam tu yaqulun. Allah menggunakan mereka itu ramai-ramai berkata, ramai-ramai berdoa, ramai-ramai bertahlil, ramai-ramai bermunajat kan? Dengan suara yang kuat. Sebab yaqulun, Allah guna qaulun, tidak akan dikatakan qaul kalau orang tak dengar. Orang semayang, dia ada 3 rukun. Rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi. Qalbi dalam hati, niat dan seumpamanya. Qawli kena baca Fatihah. Kalau kita tak dengar di telinga kita, tak sah semayang kita. Kita kena dengar juga sikit-sikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh berdoa dengan sebutan yang dengar, menggunakan yaqulun kan. Oleh sebab itu tuan-tuan, Allah menyebut doa tadi dibuat secara ramai-ramai. Dalam bahasa Arab disebut yaqulun, plural, ramai. Makna mereka berdoa ramai-ramai. Maka tak salah kita berdoa ramai-ramai. Oh, kata doa ramai ni bid'ah. Ada orang kata gitulah, ada setengah kata okey kan. Sebenarnya ada nas dalam ni. Mereka berdoa ramai dengan suara imam tadi dengar kan. Orang kata tak payah dengar masing-masing. Tak, ada nas. Yang kedua, tahlil. Tahlil yang kita buat daripada rumah, bila orang mati kita buat, bila keluarga kita ingat keluarga kita buat tahlil. Sebenarnya ada nas. Inilah nasnya. Yaqulun Rabbana ighfir lana. Satu, mereka buat ni, ya Allah ampunilah dosa kami. Saya cek dalam tafsir, dosa kami ni ada 2. Dosa kita ni dengan Allah, satu. Yang kedua, dosa kita sama-sama kita. Kita kena minta ampun dosa kita dengan Allah. Dosa kita hak salah tentang sama kita, kita minta ampun juga. Rabbana ighfir lana. Satu. Yang kedua, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ikhwan, Allah menggunakan ikhwan. Ya Allah ampunlah dosa-dosa saudara kami, laki perempuan, kecil besar, yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yang telah mati dahulu. Ini maknanya kita dikehendaki berdoa kepada orang-orang saudara kita se-Islam yang telah mati sebelum kita. Kena doa. Doa macam mana? Allah kata yaqulun, mereka berdoa dengan kuat, dengan didengari. Maka ulama kita buat tahlil rumah ni, sebenarnya nilai ini berlaku. Kita tahlil itu apa? Tahlil kita baca Quran, kita doa, kita kata la ilaha illallah. Semua itu dengan suara yang kuat. Maka ada nas menyatakan mereka itu sentiasa berdoa minta ampun untuk diri mereka dan kepada orang-orang yang telah dahulu pergi. InsyaAllah, kalau kita buat tahlil, jangan ragu-ragu lagi, dia adalah satu nilai yang dikaitan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apatah lagi dia merapatkan silaturahim antara kita. Itu yang kedua. Maknanya kita minta maaf kepada Allah sentiasa tentang dosa kita dengan Allah, dosa kita sesama kita. Kemudian kita maaf juga dosa saudara-saudara kita se-Islam, khususnya ibu bapa kita yang telah mati. Kena berdoa pada mereka. InsyaAllah dengan doa kita ini, suatu ketika kubur dia, kita kata terseksa lah, lubang neraka ke apa ke, dan duduk dalam keadaan terseksa. Dengan doa kita, insyaAllah Allah akan senangkan, Allah akan kurang. Akhirnya bila Allah bangkit dia di akhirat nanti, dia tidak perlu dihisap lagi, kerana doa kaum muslimin, khususnya anak-anak yang saleh. Itu. Yang ketiga, ada dalam ayat ni Allah sebut wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau campak dan jadikan di dalam hati-hati kami ni dengki kepada orang-orang yang beriman. Ni kena doa. Kita tengok kawan kita percaya, kita rasa dengki. Itu benar fitrah yang Allah jadi. Cuma kita minta pada Allah, ya Allah, walaupun itu dengki itu ada, jangan kau masuk dalam hati aku. Sebab dengan sebab dengki itu, aku tak layak diberi jaminan ahli syurga. Oleh sebab itu kita kena doa dengan ini, supaya Allah buang dengki daripada diri kita. Wala taj'al, jangan kau jadikan fi qulubina, dalam hati kami ni, ghillan. Dengki pada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang yang sama-sama beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga kan, kita kena minta. Jadi kita tengok kawan kita tenang, seronok. Tengok kawan kita yang tak semayang, macam mana nak suruh dia semayang? Tak benci, tak marah, tapi usaha untuk dia semayang. Sebab kita sayang nak bawa dia ke syurga sama-sama. Tengok orang semayang, Allah, jadilah aku macam dia. Tengok orang kaya, ya Allah, berilah kaya aku macam dia. Sebab dia kaya, dia mari masjid. Ada orang kaya tak masjid, aku tak nak. Kaya hak mari masjid, hak jadi baik. Itu kaya yang kita nak. Itu yang tiga perkara kan. Yang keempat terakhir, kita doa, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana. Dia sebut berhenti tu. Kalau start pernah ni makin nak berhenti dah. Last sekali, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami kan? Wahai Tuhan kami, lepas tu, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Ra'uf, Rahim, Maha Penyayang. Dalam akhir ni tuan-tuan, nampak orang berdoa ni, dia tak minta apa-apa daripada Allah. Dia minta Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia tak nak apa, tak minta. Tapi dia kata apa? Innaka ra'ufur rahim. Engkau ya Allah Maha Penyantun, Rahim, Maha Penyayang. Agak-agak kalau kita jumpa orang, engkau ni bagus, kaya, murah apa ni, pemurah, agak-agak kita tak minta, dia faham tak? Kita susah, tak makan 2 hari, pergi tak minta pun, tapi kata pakcik ni bagusnya, pemurah. Dia tahu kita nak makan, agak dia beri tak kita. Ada cara Allah ajar kita puji dia. Puji pun jangan puji sebarangan, puji sesuai dengan keperluan kita. Dalam doa ni Allah kata, Rabbana innaka, wahai Tuhan kami, Engkau Ra'uf, Maha Penyantun. Agak-agak kita dapat apa bila kita kata Allah Ra'uf? Dapat Ra'fah. Saya kaji perkataan Ra'fah. Bila Allah tu Ra'uf, Maha Penyantun, bila kita kata Allah Maha Penyantun, Allah beri Ra'fah, Allah beri santunan. Bila Allah santun kita, Allah jaga kita baik-baik. Rabbana innaka ra'uf, maknanya Allah Maha Penyantun, dia akan santuni kita. Kita nak buat jahat, Allah jangan buat jahat. Kita susah, ini cara nak senang. Kita malah masjid, pergilah masjid, sebab masjid kamu dapat pahala banyak. Allah santun hidup kita. Innaka ra'uf Rahim.
Rahim apa makna? Bismillahirrahmanirrahim. Maha penyayang, Allah sayang, Dia beri rahmat kepada kita. Subhanallah. Allah santuni hidup kita. Rabbana innaka raufur rahim. Allah rahmati hidup kita. Bila Allah jaga, dalam masa sama Dia beri rahmat sempurna hidup kita, tuan-tuan. Oleh sebab itu, doa ni kalau boleh jangan tinggal. Jangan baca masa orang mati saja. Bacalah setiap masa kita perlu. Sebab bila kita baca ni, doa kita diampun, dosa kita diampun, dosa sesama kita diampun, kita dengan Allah diampun, sama kita diampun. Dan kita suka doa kepada arwah-arwah yang telah pergi. Yang ketiga, kita tidak ada dengki sesama kita. Yang keempat, kita akan dijaga Allah dan akan dirahmati Allah. Kalau masyarakat beginilah diberi Allah, masyarakat yang tidak ada percah belah, walaupun 10 parti pun dia akan bersatu padu. Sebab dia cari Allah. Akhirnya dia akan jadi satu parti, iaitu Hizbullah. Ala inna Hizballahi humul muflihun. Ingatlah, hanya parti Allah yang akan mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya rasa banyak dah saya beri petua-petua ataupun poin-poin yang tuan-tuan boleh amal doa ni. Cuma satu dah doa saya nak minta kita semua baca, iaitu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Satu, doa ni ada dalam ayat 83 surah Syu'ara. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Doa ni. Tadi doa dalam surah Al-Hashr ayat 10. Doa ni surah Syu'ara ayat 83. Apa dia? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Penting kenapa? Ya Allah, anugerahlah padaku hikmah. Hikmah ni, hidup dunia ni kita tahu belaka, kita faham dunia hidup ni. Hikmah dia panggil. Wa alhiqni bis salihin. Bila mati Allah golong kita dalam kalangan orang yang saleh. Doa pada ayat 83 surah Syu'ara, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Doa ayat 10 surah Al-Hashr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Last kali doa ayat 10 surah Kahfi. Ayat 10 surah Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. InsyaAllah tuan-tuan akan bahagia, tuan-tuan akan jaga dunia kerana Allah, dan tuan-tuan akan jaga salat, jaga segala yang Allah nak daripada kita, dan kita akan bahagia. Itulah sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Sejam singkat kan? Sejam lah. Saya start pukul 8, habis pukul 9, 1 jam. Kalau tak apa kuliah di universiti, itulah sejam je lah, paling cepat. Jadi mudah-mudahan dia memberi kebaikan pada kita. Tak ada soalan kan? Tak ada soalan. Dah faham maka dah tak payah soalan. Yang penting kita dapat. Jadi itulah saja yang dapat. Apa yang baik kita sama-sama amalkan, dan apa yang lemah itu daripada kelemahan saya, semua maaf banyak-banyak. Dan doalah kepada saya untuk saya pulang selamat kan? Esok ada kuliah pagi kan? Astaghfirullahaladzim wa lakum. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah kepada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini Engkau rahmati ya Allah, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-afiyah
min kulli bala'in dunya wa adzabil akhir. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keafiatan dari segala keburukan dunia dan azab akhirat. Waj'alna minasyakirin, dan jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjuklah kepada anak-anak kami jalan yang Kau redha ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sesiapa saja yang udus sakit yang ada dalam majlis ini, keluarga mereka dan sesiapa saja yang uzur ya Allah di kalangan ahli qaryah ini ya Allah. Kapandulah kami ke jalan yang Kau redha ya Allah. Ajarkan kami ilmu-ilmu yang kami perlukan untuk hidup kami di dunia dan akhirat ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Demikian tadi pengucapan yang tulus, ikhlas, penuh dengan pengajaran jujur tauladan. Semoga apa yang juga yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat kita pergunakan di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Profesor Madya Dr. Syaufi di atas ucapan beliau tadi. Sebelum kita teruskan majlis acara kita selepas ini, marilah kita sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada jemaah kita yang baru saja meninggal dunia petang tadi, iaitu Encik Abu Samad. Jenazah tak pasti jenazah yang dah ada di rumah ke belum, tapi sesamalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. Selepas ini kita akan solat isyak berjemaah, dan habis tadi kita akan pihak surau sedikit menyediakan dan juga pihak surau mengucapkan ribuan terima kasih kepada muslimat yang membawa muslimin dan muslimat yang membawa juadah pada petang ini, dan kita ada juadah disediakan untuk kita makan bersama nanti. Jadi untuk muslimat di sebelah kiri saya, dan untuk yang muslimin di belah depan saya yang baru ni. Okey, akan ada nanti bercampur-campur pula. Okey. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala